Participatory Design Conference PDC pada tahun 2024. Perinciannya bersama Bu Mawin. Silakan Bu Mah. Ya dia, terima kasih. Sarawak berjaya menewaskan pesaing utama lain di seluruh dunia untuk menjadi destinasi pertama di Asia dan yang pertama di Malaysia untuk menjadi tuan rumah Participatory Design Conference PDC pada tahun 2024 di Sibu. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, persidangan yang akan berlangsung selama 5 hari itu merupakan persidangan antarabangsa terulung untuk membincangkan penyelesaian bagi reka bentuk produk, perkhidmatan dan sistem sosio-teknikal. Jelasnya antara sosio-teknikal, sistem yang melibatkan manusia dan teknologi ialah email, blog dan media sosial. Bertemakan Reaching Out, Connecting Beyond Participation, persidangan akan melibatkan 500 peserta mewakili 50 buah negara bertujuan mengembangkan pakatan baharu dengan komuniti penyelidik, pemegang taruh dan pengamal di media dan luar negara. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Seri Abdul Karim menambah PDC sangat penting bagi Sarawak kerana ia selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 untuk mencapai kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. PDC dianjurkan oleh Universiti Teknologi Sarawak UTS dan disokong Kerajaan Negeri akan berlangsung di Dewan Persidangan UTS yang kini sedang dibina dan Dewan yang mampu menempatkan sekitar 4,000 orang itu dijadual siap penghujung tahun ini. Sementara itu, Naib Chancellor UTS, Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid menjelaskan antara pengisian persidangan tersebut adalah penglibatan peserta dengan komuniti tempatan untuk membangunkan projek bersama, bengkel selain sesi khas dengan pihak penggubal polisi. Amerika Syarikat sedia mengukuhkan kerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam pelbagai bidang. Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian McFetus berkata, ini terutama dalam kemampuan Kerajaan Sarawak menerokai sumber tenaga boleh diperbaharui. Today I'm looking forward to meeting some of the officials working on forestry, on energy, officials from Petros, and seeing the wonderful new museum here that I've heard about. So the team and I are really looking forward to re-establishing many of our partnerships with Sarawak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Petrajaya, Kuching. Mengulas tentang pertemuan itu, Brian memberitahu pertemuan hampir sejam bersama Premier Sarawak turut membincangkan berkaitan usaha yang boleh dilakukan oleh syarikat-syarikat daripada Amerika Syarikat bersama Sarawak dalam menangani krisis perubahan iklim ketika ini. Sementara itu, Premier Sarawak hari ini turut menerima kunjungan hormat daripada Pesuruh Jaya Tinggi New Zealand ke Malaysia, Pam Chong Dun. Hub Inovasi Digital Sibu DIH akan menjadi hub inovasi digital yang pertama yang bakal menyediakan perkhidmatan sewaan perkakas digital seperti komputer berkuasa tinggi, kamera dan peralatan audio yang terkini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, Sudanoto Osman, perkhidmatan ini diharap dapat menjadi pemangkin kepada peningkatan produktiviti dan kualiti hasil kerja oleh golongan kreatif digital dan juga pengaturcaraan di Sibu daripada sudut reka bentuk grafik dan penghasilan aplikasi. Katanya hub ini yang merangkumi 3 lot kedai siap bulan Februari lalu dan mempunyai ruang kira-kira 362 meter persegi. Pusat ini mempunyai ruang seminar dan perbincangan selain ruang bekerja guna sama dan pejabat persendirian untuk para syarikat pemula yang mahu menjadikan hub berkenaan sebagai pusat operasi mereka. Sibu DIH turut mempunyai kemudahan yang sama dengan Digital Innovation Hub yang lain di seluruh Sarawak, termasuklah ruang seminar ataupun event space, ruang perbincangan dan untuk para syarikat pemula juga terdapat ruang bekerja secara co-working atau ruang pejabat persendirian. Berucap pada majlis perasmian hub tersebut, Sudanoto memberitahu DIH itu juga telah menganjurkan pelbagai program yang bertemakan inovasi, perusahaan digital dan pembangunan bakatkan diri dalam bidang teknologi digital. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Rapai ketika ditemui memberitahu hub itu merupakan salah satu hub yang paling aktif di Sarawak. Saya percaya dengan Khalif Sini Berhad yang menerogi program-program di sini akan dapat menambah lagi lebih ramai anak muda dalam innovation ini. Saya ingin hendak melihat lebih banyak dari yang berbentuk pendidikan untuk dilahirkan supaya dapat memberi impak yang besar kepada pelajar-pelajar di luar bandar.
Sudah noto ketika sidang media selepas perasmian hub itu mendedahkan SDEC menyasar untuk membantu melahirkan 3 buah syarikat pemula setahun untuk hub Cebu DIH. Katanya jika digabungkan jumlah dengan beberapa lagi DIH di seluruh Sarawak, pihaknya menjangkakan dapat membantu melahirkan sekitar 20 syarikat pemula di Sarawak setiap tahun. Baik, seramai 37 pelajar yang melanjutkan pelajaran ke Pusat Pengajian Tinggi dan Tingkatan 6 menerima bantuan pendidikan daripada Pusat Hikmat Dewan Undangan Negeri Dun Macan. Adun Macan, Alan Siden Gramong berharap bantuan tersebut sedikit sebanyak membantu mereka melanjutkan pelajaran serta menggunakan bantuan tersebut dengan sebaiknya. Alan menyuruh agar peluang yang ada ini digunakan sebaik mungkin dalam mengejar kejayaan yang ingin dicapai. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan bantuan pendidikan sekali bayar bertempat di bilik mesyuarat PBB Dun Macan di Kanowit. Bagi Henry juga selaku wakil penerima bantuan itu berterima kasih atas keprihatinan yang diberikan ini. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sedang melaksanakan pelbagai usaha untuk menceriakan kawasan Padungan bagi menjadikan ia sebagai lebuh pelbagai kaum. Ke arah itu, Datuk Bandar MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata, MBKS mengalu-alukan semua pihak termasuk bakat tempatan dalam bidang seni untuk tampil membantu pihak Majlis Bandaraya mengubah penampilan dan suasana di lebuh Padungan yang sejarahnya melangkaui 100 tahun. Tegasnya, kawasan Padungan walaupun dikenali sebagai China Street namun tidak bermakna ia khas untuk kaum Cina sahaja. Sebaliknya, proses menaik taraf sangat diperlukan untuk memberi nafas baharu di kawasan Padungan yang kini agak suram. Tambahnya, selain penanaman pokok dan pemasangan lampu hiasan di sepanjang lebuh Padungan, MBKS juga mengalu-alukan bakat tempatan yang memerlukan platform untuk mempamer hasil seni mereka agar menghubungi MBKS untuk bersama-sama mewarnai kawasan Padungan. Padungan akan menjadi model penaik tarafan sosioekonomi bagi MBKS dan akan dipanjangkan ke kawasan lain di bawah seliaan majlis tempatan itu jika berjaya. Datuk Wee menyatakan demikian dalam sidang media bersempena program What About Kuching 2022 Yard, Wild and Free Padungan Street Cast Off di Padungan. Program melibatkan aktiviti menghias pokok di Padungan dengan hasil seni mengait bagi mengindahkan lagi penampilan Padungan. Merupakan pertama kali seni tersebut digunakan di Sarawak untuk seni jalanan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Ibu Mawin langsung dari